Terima kasih Datuk Pengurusi, Tan Sri Pengurusi. Saya juga rasa terpanggil kerana membincangkan perkara ini dalam perbahasan baru-baru ini dalam celah Sungai Petani baru-baru ini. Menteri kalau boleh Dewan ini mendapat penjelasan secara terbuka lah. Apakah benar-benar Kementerian telah memikirkan seluruh perkara ini dengan izin, kalau saya istilahkan, thinking through with the end in mind, begin with the end in mind, dengan izin Tan Sri Yang Di-Pertua. Maksudnya ketika kita telah membuka negara ini dan mengintegrasikan negara ini dalam satu liberalisasi, agenda liberalisasi yang lebih besar daripada ini. Inilah akibatnya, Tan Sri Yang Pengurusi. Ini akibatnya sekarang. Sekarang ini kita sedang menerima segala bukan risiko lah, segala akibat daripada pembukaan liberalisasi itu. Saya tidak kata ianya negatif ataupun ia mesti salah, ia merupakan satu yang salah. Tetapi yang saya cukup khawatir, Tan Sri Yang Pengurusi, adalah kerana kita tidak memikirkan perkara ini dengan satu pemikiran thinking through, yang dengan kata lain sewajarnya telah diwujudkan, yang saya kerap sebutkan, akta persaingan itu, akta antitrust law itu, yang akan dapat mengelak perkara-perkara yang dibangkitkan oleh kawan-kawan yang berhormat yang lain tadi. Jadi kalau ini tidak kita lakukan, Tan Sri Pengurusi, saya cukup khawatir, kerana bukan hanya IKS. Kita bercakap tentang satu sektor peruncitan. Sedikit waktu dahulu, mantan Perdana Menteri bercakap tentang bagaimana Bumiputera mau dipacu dalam sektor peruncitan. Hari ini saya membaca sedikit daripada Dewan Perniagaan Melayu, 12,000 peniaga-peniaga kecil peruncitan Bumiputera ini sudah dalam, dan 480 sedang mau dilelong. Jadi saya belum boleh membayangkan apa kesudahan senario ini kalau kita tidak menurunkan dan menetapkan akta persaingan itu. There must be this competition law, dan ini melibatkan semuanya sekaligus, bukan runcit-runcit, berfikir runcit-runcit macam ni. Tan Sri Pengurusi, satu MP bangun, kita pun memberi respon begitu. Dia tidak boleh piecemeal macam ni. Dewan ini mahukan pemikiran daripada kementerian dan menteri supaya meletakkan keseluruhan pemikiran ini secara thinking through seluruh bisnes prosesnya, seluruh supply chainnya, supaya sementara hypermall boleh, hypermarket boleh wujud, tetapi biarkan mereka itu beroperasi di bandar-bandar besar. Tetapi kalau Selangor pun sekarang sudah ada Tesco, sudah ada. Jadi kita tidak boleh bayangkan di sekitar itu berapa kedai-kedai runcit yang akan bakal tutup. Jadi kesemua ini saya cukup khawatir, sebab itu perkara ini kerap kita bangkitkan begini. Dan Barat telah mengalami perkara ini, Barat telah mengalami episod dan senario ini. Jadi kita perlu belajar juga. Jadi saya cukup khawatir, kerana di sana tu tidak ada lagi undang-undang ataupun akta persaingan itu, the competition law, antitrust law, yang mengelak monopoli, bukan monopoli, yang mengelak pemenggiran IKS, peruncitan daripada, saya bukan hanya Bumiputera, semuanya. Kaum Cina pun ada peruncitannya, kaum India pun ada, semua. Jadi oleh kerana itu saya minta perkara ini ditangani secara tuntas dengan pemikiran yang lebih menyeluruh daripada apa yang kita saksikan sekarang ini. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang. Terima kasih Mohd Menteri. Saya turut berkongsi dengan rakan-rakan berhubung dengan soal IKS, soal supplier kepada hypermarket ini. Kalau dasar dibuat bill to bill basis dengan izin Tan Sri Yang itu, kita tidak ada masalah, kerana IKS ni mereka mempunyai kesukaran untuk membuat pusingan modal. Tapi sekarang apa yang diamalkan oleh hypermarket sini ialah mereka membuat dasar pembayaran 30, 60 dan 90 hari. Orang kata kalau dasar dibuat pada 90 hari, lebih daripada 3 bulan, 30 hari. 30 hari pun ada sukaran. Tapi kalau boleh atau tidak kita berbincang, pihak kerajaan berbincang dengan hypermarket supaya bill to bill basis merupakan kaedah yang lebih sesuaian. Apabila penghantaran ini
collect untuk penghantaran seterusnya, pembayaran telah dibuat. Saya rasa itu pusingan boleh dilaksanakan, dilakukan. Karena kalau kita tak buat macam ni dalam sektor ini retailing dengan wholesaling ini dia terlalu meluas dan kadang-kadang dikuasai seolah-olah macam kartel yang mengawal keadaan yang menyebabkan kalau kita nak bangkitkan kemampuan IKS Semuanya Putra, dia akan menghadapi kesukaran. Dan selain pada barang-barang yang diletakkan di bahagian-bahagian, di sudut-sudut yang sebenarnya tidak menarik perhatian pelanggan, yang saya beberapa rakan-rakan timbulkan perkara ini. Jadi sebab itulah kita minta dalam keadaan kita mampu dan masih mengawal seperti dibangkitkan oleh rakan saya Kuala Selangor, biarlah kita membuat pemantauan yang begitu teliti tentang permasalahan ini. Kau yang sama, boleh sikit. Panjang lagi Abu Ruman? Panjang lagi? Tuan Pengerusi, saya boleh pendek. Saya Dalam lebih kurang 15 minit boleh? Jam 1? 15 tak boleh. Tak boleh? Ada beberapa isu lagi. Isu jualan langsung misalnya yang penting yang dibangkitkan. Okey, sila. Mana satu, Bakri? Ataupun Bakri, terima kasih Tan Sri. Terima kasih Menteri. Saya nak pindah tajuk lain, ialah untuk makluman Menteri, ini masalah yang penting sebab Abbas Star telah mensiarkan isu penipuan SMS ini dalam tajuk utamanya pada semalam 28 hari bulan November. Isu apa? Isu apa? SMS. Tak apa, itu saya jawab kemudian. Ini yang hypermarket dulu. Indra. Okey. Sikit saja Tan Sri Pengerusi. Lanjutan daripada Kuala Selangor bangkitkan tadi, dan Menteri juga jawab tadi berkenaan dengan masalah modal pusingan, keupayaan IKS kita. Saya nak tanya pandangan Yang Berhormat Menteri. Adakah kita sedar perkara ini, yang produk-produk daripada negara luar, terutama daripada negara China, 70% penguasaan produk ni datang daripada produk-produk IKS base. Dari segi mainannya, dari hardwarenya, barang-barang yang senang didapati, termasuk stationery dan sebagainya. 70% sedang menguasai dalam pasaran kita, dan mereka ni semua adalah IKS base. Dan satu perkara yang menarik di sini, tahun lepas kita diberitahu juga yang keputusan kerajaan negara China untuk sanggup membuat withdrawal besar-besaran daripada simpanan mereka di World Bank, mengeluarkan simpanan hampir 2 trilion US, kerana tujuan dikatanya lebih baik mereka melabur dan membangunkan sektor industri kecil dan sederhana dalam negara mereka, dalam keadaan mereka telah pun menguasai 70% bidang produk-produk ini dalam negara kita, masih lagi menggunakan kuasa atau input suntikan modal yang besar untuk menjana lebih besar lagi penguasaan IKS di seluruh dunia barangkali. Tapi adakah kita mempunyai satu standard citarasa polisi kementerian yang kalau boleh hampir sama atau menyamai dengan skala ini kalau sekurang-kurangnya? Sedangkan tahun lepas kita membubarkan kementerian yang khusus untuk menjaga tentang kedudukan IKS ni, dan kita agih-agihkan peranan kepada beberapa kementerian. Ada di bawah MITI, ada di bawah Kementerian Yang Berhormat, ada di bawah luar bandar. Adakah ini menunjukkan kita sebenarnya daripada mengumpulkan tenaga sumber ni untuk membangun IKS, sedangkan kita, orang kata chop off, kita membahagi-bahagi, mengecikkan lagi skala kita. Macam mana agaknya kita nak capai satu polisi yang cukup bertenaga untuk mengembangkan IKS ni? Terima kasih. Cadangan daripada Kinabatangan, Arau dan rakan-rakan untuk memperketatkan lagi syarat kepada hypermarket. Yang pertamanya kita perlu sedar bahawa hypermarket ini merupakan satu entiti perniagaan. Itu kita perlu tahu dulu.
Mereka bukan kebajikan masyarakat dan sebagainya. Itu kita perlu tahu dulu. Mereka adalah merupakan syarikat perniagaan. Jadi tentu mereka mempunyai selain daripada untuk social contribution, CSR mereka, responsibility mereka juga mempunyai tujuan-tujuan lain seperti keuntungan dan sebagainya. Itu kita kena faham. Saya nak maklumkan bahawa syarat